Buletin pagi 18 November bersama saya Azlianti Ibrahim, tajuk utama pagi ini. Malaysia terus perjuangkan perdagangan bebas yang adil. Mayat lelaki ditemui dalam longkang perumahan PPR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia akan terus memperjuangkan perdagangan bebas yang adil bagi melindungi kepentingan negara membangun. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, tidak mengherankan apabila negara maju mahu perdagangan bebas atau dunia globalisasi diteruskan kerana idea itu datang daripada mereka sendiri dan dipengaruhi oleh syarikat multinasional yang memiliki banyak produk. Kita harus ingat cadangan free trade ini, globalized world dan macam-macam lagi idea datangnya daripada negara maju, dan negara maju pula dipengaruhi oleh industri dan perniagaan besar-besaran. Jadi mereka ingin mendapat pasaran yang lebih luas, termasuk di negara-negara yang kurang maju. Tetapi negara yang kurang maju tidak dapat bersaing dengan mereka. Dengan itu, dan mereka pula mempunyai lebih banyak produk daripada kita. Realitinya, Tun Dr. Mahathir berkata kebanyakan syarikat dari negara maju ingin mendapatkan pasaran yang lebih luas termasuk di negara yang kurang maju. Justru negara yang kecil dan tidak membangun bimbang untuk menyuarakan pandangan kerana khawatir dengan ancaman negara membangun. Maka negara maju dapat melakukan apa cara yang mereka mahukan bagi mencapai matlamat mereka. Tun Dr. Mahathir mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat pemimpin ekonomi APEC ke-26 di Port Moresby, Papua New Guinea. Dipengaruhi oleh industri dan Pembangunan koperasi di Malaysia harus diperkasa untuk memastikan institusi berkenaan dapat memberi sumbangan yang lebih baik kepada pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK. Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Dr. Ismail Bakar berkata, buat masa ini sumbangan koperasi kepada KDNK adalah sekitar 4% yang mungkin dikekang pertumbuhannya oleh struktur perundangan dan sebagainya. Kementerian Pembangunan Usahawan diharap dapat melihat perkara berkenaan agar struktur koperasi dapat diselaraskan supaya sama tarafnya dengan syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Beliau terdahulu merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Profesional Putrajaya Berhad Koprojaya kali ke-5 mengenai pelan Koprojaya untuk melaksanakan projek penanaman nanas. Konsep pendanaan awam boleh dilaksanakan dengan mengumpul modal daripada ahli koperasi berkenaan untuk dilaburkan. Model pendanaan awam daripada ahli sudah dilaksanakan di beberapa negara maju untuk mendapatkan modal dan pulangan akan diberikan kepada ahli. Potongan harga sehingga 70% sempena program kempen harga patut di Pahang. Itu antara usaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna dalam usaha mengawal kenaikan harga barang di negeri terbabit. 15 premis perniagaan di sebuah pasar raya terkenal di Kuantan mengambil bahagian dalam kempen harga patut peringkat negeri selama 2 hari bermula kemarin. Turut mengambil bahagian 6 pengusaha truk makanan. Objektif program mengetengahkan konsep tawaran harga berpatutan sebagai usaha mengurangkan beban rakyat. Usaha ini juga sebagai langkah merancakkan kegiatan ekonomi domestik. Tujuan program ini adalah untuk membantu menangani kos sara hidup rakyat lah, khusus amnya lah. Dan juga secara tak langsungnya membantu rakyat membuat pilihan harga atau barang yang dengan harga nilai yang terbaik lah. Jadi seperti yang kita tahu, aduan utama ataupun masalah utama rakyat pada masa sekarang ini adalah harga barang yang meningkat dari masa ke semasa.
yang menyebabkan mereka tidak mempunyai banyak pilihan. Walaupun tempoh kempen hanya 2 hari, namun peniaga disaran meneruskan tawaran potongan harga hingga akhir tahun. Program sama akan dianjurkan dari semasa ke semasa dan sasaran lebih ramai pengusaha mengambil bahagian. Program kempen harga patut peringkat Pahang ini dirasmikan Esko Koperasi Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Pahang, Datuk Nazringa. Kongres Nasional PKR ke-13 yang sedang berlangsung di Shah Alam, Selangor terus menjadi tumpuan. Ucapan sulung daripada Presiden baru, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dijangka menjadi tumpuan perwakilan yang hadir. Dan bagi mendapatkan perincian hari kedua Kongres berkenaan, kita terus saja ke Shah Alam bersama Syahira Izzati Yaakob. Silakan Syahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua penonton Bulletin Pagi. Hari ini 18 November 2018, hari Ahad, hari ketiga ataupun hari terakhir sebenarnya Kongres Nasional PKR ke-13 yang sudah berlangsung sejak Jumaat lalu. Dan sekali lagi secara langsung saya bawakan kepada anda dari Pusat Conventional Ideal IDCC Shah Alam. Pastinya saya kini bersama dengan kira-kira 2,000 perwakilan yang sudah bermula mengambil tempat duduk masing-masing. Baiklah, sedikit ringkasan yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Apa yang akan berlangsung pada pagi ini, pastinya pagi ini tumpuan bakal terarah kepada ucapan penggulungan ketua-ketua sayap, naib-naib presiden, timbalan presiden serta ucapan penggulungan presiden yang terakhir bagi penggal ini. Itu apa yang akan berlangsung pada pagi ini sehingga jam 12.30 tengah hari nanti sebelum persidangan ditangguhkan sementara bagi memberi laluan bagi sesi rehat. Dan selesai waktu rehat akan berlangsungnya juga pengumuman Majlis Pimpinan Pusat sesi 2018-2021. Dan petang nanti pastinya yang dinanti-nanti tumpuan semua perwakilan termasuk kami pihak media adalah ucapan ataupun mendengar ucapan aluan dan juga ataupun amanat pertama Presiden baru PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dijadual berlangsung pada jam 2.45 petang nanti. Baiklah, sekali lagi saya dan juga para perwakilan di sini masih lagi menantikan sesi persidangan ataupun ucapan penggulungan yang akan berlangsung sebentar sahaja nanti, dan sebarang perkembangan lanjut akan saya bawakan kepada anda dalam Bulletin 1.30 petang nanti. Teruskan bersama TV. Terima kasih Syahira atas laporan anda langsung dari Shah Alam, Selangor. Kita ke laporan berikutnya. Perubahan tampuk pemerintahan kerajaan setiap 1 atau 2 penggal dianggap dapat meningkatkan suasana persaingan politik yang sihat selain menjadikan lanskap politik di negara ini lebih dinamik. Presiden Gerakan Datuk Seri Mah Siew Keong berkata, selepas pilihan raya umum PRU14, rakyat Malaysia dilihat mempunyai keberanian dan keupayaan untuk menukar kerajaan setiap 5 atau 10 tahun. I expect regular changes of government now. Many countries, every 5-10 years, they change government. To me, this is a healthy democracy. Terutamanya dengan internet yang lebih pesat, kuasa media sosial yang lebih dominan, big data. You know, everything is now in the handphone. Everything is in the handphone. The possibility are bigger. Beliau berucap merasmikan persidangan perwakilan Nasional Gerakan ke-47 di Menara PGRM Ceras Ibu Negara. Ini merupakan persidangan terakhir beliau sebagai Presiden selepas mengumumkan untuk tidak mempertahankan jawatannya pada September lalu. Seramai 1,000 perwakilan daripada 150 bahagian menghadiri persidangan hari ini yang turut bertanggungjawab memilih pucuk pimpinan parti. Sayap Pemuda Gerakan dalam pada itu mahu menyemai budaya politik positif ke dalam parti bagi memenangi hati golongan muda. Itu azam ketua pemudanya yang baru, Oi Zi Yi, berikutan banyak politik negatif digunakan pada PRU ke-14 lalu dan tidak sesuai diamalkan di negara ini. Pada pilihan raya yang lepas, kita telah lihat banyak budaya politik yang negatif. Ancaman politik, ada political character assassination, menggunakan bahasa-bahasa kesat. Yang itu semua saya kira budaya politik yang negatif. Oleh itu, dari Pemuda Gerakan kami ingin memupuk budaya politik yang positif, iaitu kita mesti fokus kepada isu-isu yang penting, isu-isu nasional.
Beliau terdahulu menghadiri perasmian Persidangan Perwakilan Wanita dan Pemuda Gerakan ke-47 bertemakan Gerakan Permulaan Baru. Zi menang tanpa bertanding selepas pencabarnya Chu Taek Yi menarik diri saat akhir pada Khamis lalu. Sementara itu, Ketua Wanita Gerakan yang baru Janice Wong berkata pihaknya mahu menarik lebih ramai golongan wanita muda menyertai parti. Now we will have a more platform because now we are independent, so we can go everywhere for contest the next election. So we have more platform. So this is not the problem because we can recruit the more young generation and also the mature. Senior. Tidak ada sebarang dakwaan akan difailkan terhadap seorang ahli Exco Kerajaan Negeri Melaka yang didakwa menerima sogokan berjumlah 2.6 juta ringgit pada bulan Ogos lalu. Pengarah Kanan Jabatan Siasatan SPRM, Simi Abdul Ghani berkata, keputusan itu dibuat oleh Timbalan Pendakwa Raya yang memutuskan mereka tidak mempunyai kes untuk mendakwa. Menurutnya, siasatan SPRM sebelum ini telah selesai dan kertas siasatan telah dikemukakan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Ogos lalu, SPRM membuka siasatan terhadap seorang ahli Exco Kanan Kerajaan Negeri selepas dia dituduh meminta sogokan daripada firma berkaitan kerajaan. SPRM dilaporkan telah menyoal ahli Exco berkenaan dan seorang ahli perniagaan kerana didakwa cuba meminta sogokan daripada seorang pemaju di negeri itu. Pejabat Exco itu di Melaka juga diserbu oleh pihak berkuasa sebagai sebahagian daripada siasatan mereka. Seorang lelaki ditemui mati dengan tangannya diikat pada bahagian depan badan di kawasan projek perumahan rakyat PPR, Laksamana Jalan Pil di Ibu Negara. Mangsa berusia dalam lingkungan 40-an itu ditemui oleh orang awam yang kebetulan melalui kawasan longkang di kawasan Blok A PPR itu. Pemeriksaan awal mendapati mangsa yang berseluar panjang dan memakai baju t-shirt hitam terbaring di dalam longkang. Berdasarkan keadaan mayat, mangsa dipercayai mati dalam tempoh 4 hingga 5 hari lalu. Namun polis masih menjalankan siasatan sama ada mangsa dibunuh di lokasi berkenaan atau lokasi lain. Mayat dihantar ke Hospital Kuala Lumpur HKL untuk bedah siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat atau kehilangan keluarga atau kenalan boleh menghubungi Balai Polis Wang Maju untuk membantu siasatan. Syarikat telekomunikasi di negara ini disaran untuk menyumbang kepada usaha menggalakkan rakyat negara ini rajin membaca. Menurut Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik, syarikat telekomunikasi sudah menikmati keuntungan cukup tinggi dan seharusnya memberi semula kepada masyarakat melalui tajaan kempen membaca kebangsaan. Menurut Mazli, budaya membaca dalam kalangan rakyat semakin menipis kerana kemajuan teknologi maklumat yang diperkenalkan syarikat telekomunikasi. Oleh itu, mereka perlu dihukum dengan menaja kempen membaca selain menyatakan kementerian akan berusaha meminta sokongan bagi membantu menarik minat masyarakat untuk membaca. Beliau ditemui pada Majlis Himpunan Penulis Malaysia di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Sesi dialog bersama 300 penulis bertujuan membincangkan pelbagai perkara berkaitan sastera dan pesuratan. Turut hadir Sasterawan Negara Datuk Baharudin Zainal, Profesor Dr. Muhammad Hatta Syaharum, Dr. Siti Zainun Ismail dan Datuk Seri A. Samad Said. Dalam pada itu, Mazli juga menyatakan rancangan untuk mewujudkan semula TV pendidikan secara percuma. Mengajak masyarakat peka terhadap persekitaran melalui kumpulan puisi yang diinspirasikan daripada pengalaman mengembara kini dihimpun dalam satu naskah. Terbitan Studio Ana Anai, buku bertajuk Antara Banyak Sinar Bulan Juga Menawan Pandang menghimpunkan 100 buah puisi yang dihasilkan Muhammad Khair Gadirun semasa dalam perjalanan atau ketika sedang melakukan suatu kunjungan, khususnya semasa bertugas sebagai pengarah urusan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ITBM. Saya mencatatkan, mengambil gambar dan mencatatkan pandangan saya sewaktu berada di tempat itu. Jadi ini adalah rasa keinsafan yang hadir pada diri saya melihat apa yang berlaku di dunia ini dan apa yang boleh kita pelajari. Sebab itu saya kongsikan pengalaman ini untuk pembaca di Malaysia.
Terdahulu, Majlis Pelancaran Buku disempurnakan Timbalan Menteri Industri Utama Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin di Ibu Negara. Naskah puisi ini dihiasi dengan pelbagai foto rakaman sendiri yang sedikit sebanyak memberikan gambaran serta pengetahuan kepada pembaca berkenaan isi kandungan atau hala tuju puisi yang ditulisnya. Keunikan buku setebal 103 halaman ini terletak pada tulisan puisinya yang disusun dengan menggunakan kata-kata yang biasa. Dijual pada harga RM35 senaskah. Ia boleh didapati dengan menghubungi nombor tertera atau secara atas talian melalui laman studioanai.com. Lori rempuh beca, 7 maut, puluhan cedera. Laporannya seketika nanti. Laporan luar negara kita mulakan dengan seorang penunjuk perasaan terbunuh apabila seorang pemandu kereta merempuhnya dengan tidak sengaja di Savoie, Perancis. Insiden berlaku ketika tunjuk perasaan besar-besaran diadakan di seluruh Perancis bagi membantah kenaikan cukai minyak. Dalam kejadian yang berlaku di Savoie, seorang pemandu panik apabila melihat penunjuk perasaan menghadang sebatang jalan. Pemandu berkenaan memecut keretanya lalu merempuh mangsa. Mangsa seorang wanita berusia 63 tahun maut di tempat kejadian. Menurut Menteri Dalam Negeri Christophe Castinier, 16 penunjuk perasaan cedera ringan dalam tunjuk perasaan yang diadakan di beberapa lokasi. Ketika bantahan penunjuk perasaan yang dikenali sebagai Yellow Vest cuba menghalang jalan raya serta laluan masuk ke depo simpanan minyak. Kementerian Dalam Negeri Perancis menganggarkan lebih 282,000 orang terbabit dalam tunjuk perasaan di seluruh negara itu. Setakat ini 117 orang telah ditahan. Bantahan dilancarkan apabila Presiden Emmanuel Macron merancang untuk menaikkan cukai sehingga 22% ke atas bahan api bagi menampung cukai tempatan yang dikurangkan. Pemandu bertindak menghalang laluan, Plaza Tol, bulatan jalan raya dan jejambat bagi memberi tekanan. Dianggarkan kira-kira 50,000 penunjuk perasaan menyertai bantahan. Kerajaan bercadang mengenakan denda terhadap pemandu yang enggan mengusungkan laluan. Sekurang-kurangnya 7 orang maut dan puluhan cedera apabila sebuah truk merempuh beberapa buah beca di Douala, Cameroon. Menurut seorang saksi ketika kejadian, truk yang dipandu laju cuba mengelak seorang wanita yang menyeberang jalan. Truk yang hilang kawalan dan terbabas merempuh beberapa beca yang syarat penumpang. Mangsa yang cedera dikejarkan ke sebuah hospital berhampiran oleh orang ramai dan anggota polis dan bomba. Wartawan CNN Jim Acosta kembali ke White House untuk melakukan liputan berita. Ia selepas seorang hakim mengarahkan White House untuk mengembalikan pas White House kepadanya buat sementara waktu. Journalists need to know that in this country, their First Amendment rights of freedom of the press are sacred. They're protected in our Constitution. And, throughout all of this, I was confident, and I felt that this would be the result at the end of the day, that our rights would be protected to continue to cover our government and hold our leaders accountable. Pas Acosta dibatalkan selepas beliau didakwa mengganggu sidang media Presiden Donald Trump pada minggu lalu. Hakim daerah Timothy Kelly yang mendengar tuntutan CNN yang mencabar pembatalan berkenaan mengeluarkan perintah agar pas Acosta dikembalikan sementara menunggu perbicaraan selesai. Dalam pada itu, Trump menasihati wartawan agar berkelakuan tertib ketika menghadiri sidang media di White House. Beliau juga mengeluarkan amaran tindakan mahkamah akan diambil jika mereka gagal berbuat demikian. To make our position. I think you were treated very unfairly, both of you. Kira-kira 2,000 pendatang dari Amerika Tengah kini berada di bandar Tijuana, Meksiko. Kebanyakan daripada mereka terpaksa tinggal di tepi jalan kerana pusat penempatan sementara yang disediakan sudah penuh. Setakat ini, pihak berkuasa sempadan Amerika Syarikat hanya memproses kira-kira 100 permohonan suaka sehari. Ini bermakna kumpulan pendatang itu mungkin terpaksa tinggal di kawasan sempadan selama berminggu-minggu atau kemungkinan berbulan. Ada juga yang mempertimbangkan untuk terus menetap di Tijuana dan membatalkan rancangan untuk ke Amerika Syarikat. Kira-kira 9,000 pendatang dari Amerika Tengah masih dalam perjalanan ke bahagian utara Meksiko dan dijangka tiba di Tijuana tidak lama lagi.
Sukan kita mulakan dengan berita kecemerlangan pemain remaja negara di Kejohanan Badminton Remaja Dunia 2018 di Kanada. Harapan Malaysia untuk merangkul gelaran juara kini terletak di tangan bekas juara Goh Jin Wei dan gandingan beregu wanita Pearly Tan dan Toh Yi Wei. Mereka beraksi cemerlang apabila berjaya melepasi peringkat separuh akhir yang berlangsung di Markham, Kanada awal pagi tadi. Jin Wei yang juga pemain perseorangan wanita negara melangkah mudah ke perlawanan akhir selepas menewaskan pemain China juga pilihan pertama kejohanan Wang Ziyi 21-9, 21-13. Juara 2015 itu akan bertemu pemain Denmark Line Kristoffersen di pentas akhir. Turut cemerlang beregu wanita negara Pearly Tan, Toh Yi Wei. Mereka menewaskan beregu dari Indonesia, Febriana Dwi Puji, Kusuma Ripka Sugiarto 21-19, 21-19. Namun menanti mereka di perlawanan akhir nanti adalah pilihan pertama dari China, Liu Zuanzuan dan Xia Yuting. Malaysia meletakkan sasaran menjuarai kejohanan pertama Piala Dunia Kabadi apabila Melaka dipilih sebagai tuan rumah dalam kejohanan yang akan berlangsung pada 2 hingga 15 April tahun depan. Setakat ini 40 negara mengesahkan penyertaan mereka di kejohanan dianjurkan Persekutuan Kabadi Malaysia MKF. Antara negara yang sudah mengesahkan penyertaan ialah Kanada, Mesir, Meksiko, England, New Zealand, Hong Kong dan India. Sekaligus menjadikan ia kejohanan Piala Dunia yang terbaik pernah dianjurkan di peringkat antarabangsa. Kejohanan ini juga diadakan sebagai acara sambutan sempena Tahun Melaut Melaka 2019. Majlis pelancarannya disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Khalil Yaakob di Bandar Hilir semalam. Hadir sama Timbalan Pesuruhjaya Tinggi India ke Malaysia, Nik Chandra Giri dan Exco Kesihatan Negeri, Loh Chi Kiong. Setiausaha Agung Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka, Datuk Megat Zulkarnain Omardin dilantik sebagai Chef Division Malaysia Kesukan SEA 2019 di Manila. Pengumuman itu dibuat Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM, Datuk Seri Muhammad Norza Zakaria yang berkata pemilihan Datuk Megat berdasarkan pengalaman beliau dalam sukan juga berpengetahuan dalam pentadbiran badan sukan. Datuk Megat Zulkarnain Omardin merupakan antara tonggak utama Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka yang telah melahirkan ramai jago silat di peringkat antarabangsa. Justru pemilihan beliau bertepatan dengan tugas penting negara untuk menggalas cabaran selaku juara bertahan di Manila, Filipina nanti. Sukan SEA edisi ke-30 itu dijadual berlangsung dari 30 November hingga 10 Disember tahun depan dan ia merupakan kali keempat Filipina menjadi tuan rumah selepas edisi tahun 1981, 1991 dan 2005. Baiklah, sekian paparan Buletin Pagi. Mengakhirinya, saksikan sambutan ulang tahun ke-90 watak animasi Mickey Mouse. Teruskan menonton TV3. Saya Azlianti Ibrahim. Assalamualaikum dan selamat